Assalamualaikum guys, and welcome to my channel di mana aku berkongsi dengan korang kisah-kisah paranormal, misteri dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Okay, so hari ini aku akan berkongsi dengan korang kisah ataupun cerita-cerita berkenaan dengan jalan-jalan yang ada dekat Malaysia yang boleh dikatakan jalan yang paling seram ataupun orang kata paling keras lah. Alright, and also aku akan berkongsi juga pengalaman individu-individu yang melalui jalan-jalan tersebut. Dan okay, so aku ada satu pengumuman yang aku nak buat, tapi pengumuman ni last lah, bila last video ni. So aku harap korang stay sampai habis, so dapatlah aku share dengan korang satu pengumuman ni. Agak interesting tak? So tunggu sampai last session video ni, okay? Alright, so tanpa membuang masa, apa lagi? Let's jom! Alright guys, so jalan yang pertama yang aku nak kongsikan dengan korang, which is diberikan nama Jalan Bukit Tujuh. Jadi jalan ni menghubungkan antara Gua Musang dan Kuala Lipis. Alright, yang sekarang ni dia adalah highway baru yang terus direct dari Kuala Lipis ke Gua Musang. Tapi dikatakan orang-orang Kelantan dulu, kalau yang mana dari Kelantan nak ke KL ataupun nak ke Pahang dengan cara lebih cepat, diorang menggunakanlah laluan Bukit Tujuh ni. So, kenapa ia dinamakan Bukit Tujuh? Sebab jalan dia ada 7 peringkat berbukit tau. Sebab tu diberikan nama Bukit Tujuh. Dan jalan kat sini satu, dia boleh dikatakan tak semua tempat berlampu. Jalan dia berlampu. Ada setengah area kalau masuk kawasan perkampungan ke apa, adalah lampu-lampu sikit. Kalau tak ada, kalau dia keluar dari area situ, tak adalah total gelap. So pada korang-korang yang plan nak menggunakan jalan ni, make sure that lampu kereta korang semua hidup. Dan janganlah lalu jalan ni, especially kalau malam, kalau tak ada lampu, memang tak nampak apa-apa, gelap. Sebab memang hutan keliling jalan ni. Alright, so apa yang membuatkan Jalan Bukit Tujuh ni satu jalan yang boleh dikatakan keras ataupun bermisteri ataupun seram lah. Okay, tiga benda aku bagi: seram, misteri and keras. Keras sebab mungkin jalan tar, sebab kalau jalan lumpur dia tak keras. Lah, bodoh! Okay, ulang suara. Keras sebab ialah seram, kan? Seram. Okay, so adalah macam-macam cerita. Ada yang kata kalau lalu jalan ni dia mungkin akan terserempak dengan satu gerbang, ataupun tengah-tengah drive dekat jalan ni akan nampaklah lembaga-lembaga yang kat tepi yang cuba mengusik kita kaum manusia ni yang melalui jalan-jalan dekat situ. And macam-macam lagi lah, banyak gila kisah bila berkenaan dengan Jalan Bukit Tujuh ni. Tapi aku akan ambil satu kisah ni yang aku akan berkongsi dengan korang ni. Alright, berlaku pada seorang individu yang kena melalui jalan tersebut daripada Gua Musang ke Kuala Lipis. So kenapa aku ambil kisah ni? Sebab boleh dikatakan kisah ni agak interesting sikit lah. Okay, and kisah yang aku bakal ceritakan ni bukan 100% aku nak kongsikan hanya benda-benda seram. Ada pengajaran dia di sebalik kisah ni semua. Okay, tapi jangan risau, tak ada jump scare ke apa, jangan risau, semua tu selamat. So korang-korang yang tak biasa dengan kisah-kisah seram ni, video ni selamat untuk korang tonton. So aku akan ceritakan jalan cerita dia mengenai satu individu ni yang melalui Jalan Bukit Tujuh ni. Alright, so let's jom. So nak dijadikan cerita, alright, kisah ni berlaku kepada seorang individu yang bernama Pak Mat. Pak Mat, kita bagi nama samaran dia Pak Mat lah. So Pak Mat ni dia seorang yang membawa barang-barang dari penghantaran lah, courier service lah kan, shipping ni semua. Okay, so pada kebetulan, okay, pada hari tu dia kena menghantar barang daripada Gua Musang ke Kuala Lipis. Alright, So dia dapat lah macam info kata, okay Pak Mat, kamu kena hantar barang ni pergi Kuala Lipis.
malam lah, kena hantar malam sebab diorang nak barang tu semua esok. So Pak Mat pun dengan rasa berat hati, aduh udahlah aku nak kena drive jalan tu malam, jauh pula tu kan, Gua Musang ke Kuala Lipis. Aduh semak lah. Tapi sebabkan kerja, so Pak Mat terpaksa melakukan juga. So sebab nak sampai ke destinasi tu cepat, bukan nak kata hanya cepat, tapi nak sampai sebelum awal pagi esok. So dia mengambil keputusan untuk pergi ke Kuala Lipis pada waktu malam. So dia plan, okay aku mungkin tolak dalam pukul 9 malam tu lah, lepas dinner semua dah makan semua, lepas tu aku gerak lah. So Pak Mat pun bersedia. Alright, dia pun dah standby everything, dah standby kopi kat tepi kan. Dalam jalanan kot-kot dah mengantuk ke, dia boleh minum kopi kan, makan makanan-makanan sikit ke, biskut ke apa kan, supaya kalau dalam jalanan dia lapar tu boleh lah Pak Mat ni makan. Alright, so dia pun memulakan perjalanan dia dari Gua Musang all the way to Kuala Lipis. So dalam perjalanan dia, semuanya rasa macam tak ada apa-apa, macam tenang lah. Pak Mat pun macam bawa kereta relax, bukan kereta, salah, van transportation tu macam biasa, bawa slow steady, tak ada nak kejar masa ke apa, sebab waktu yang diberikan lama kan. So dia bertolak pukul 9 malam pula. So okey lah, dia gunakan peluang ni untuk bawa chill relax plus malam. Okay, kalau nak speed dekat jalan tu agak bahaya juga lah. So Pak Mat relax, bawa chill, tak ada hal kan. Tengah bawa biasa-biasa, santai bawa, sambil buka tingkap sikit, rasa angin, sejuk malam ni. And kalau aku tak buka tingkap malam-malam macam tu, especially kalau lalu dekat area-area yang lampu tak ada, and also kalau nak lalu kawasan-kawasan berhutan, aku tak buka tingkap dia, aku biar tingkap naik. Okay, so Pak Mat ni pun dah teruskan perjalanan agak jauh juga. So dia dah sampai dekat kawasan-kawasan yang berbukit semua, turun naik. Tiba-tiba guys, sampai di satu tahap di mana dia kena naik bukit ni. So dia bawa dalam, tak laju dalam 80 km macam tu tau. So tiba-tiba dia sampai satu bukit ni, dia kena naik. Dia rasa macam tertiba kenderaan dia jadi berat guys. So kenapa aku cakap kenderaan dia rasa macam berat? So mengikut Pak Mat, dia dah tekan pedal minyak tu sekuat yang boleh, tapi dia punya meter dia asyik drop dalam 60, 70, kadang-kadang 40, macam tak boleh nak gerak tau kereta ni guys. So Pak Mat betul fikir, mungkin sebab bukit kot. Lepas tu dia terfikir balik, tapi kalau nak kata bukit yang aku lalu tadi hello ke, tak ada masalah pun. Kenapa bukit kat sini tiba-tiba ada masalah kan? Tapi Pak Mat just macam dia rasa confident lah, mungkin tak ada apa-apa berlaku time tu kan. So dia macam sambung lah perjalanan dia kan, walaupun perit rasanya sebab dia hanya membawa sebuah van yang patutnya tak adalah nak rasa berat dengan barang-barang yang dia angkut tu. Tapi somehow jalan yang dia ambil time tu, tiba-tiba malam tu dia bawa berat gila. So lepas berapa minit kemudian, Pak Mat pun rasa macam tak selesa tau. Dia rasa macam something tak kena dengan kenderaan tersebut. So dia nak check lah belakang kalau ada apa-apa ke apa ni kan. So tapi dia check macam tak ada apa-apa. So dia teruskan perjalanan juga. Dan lepas tu kereta dia beransur pulih lah, macam dah boleh lah pick up speed balik kan. Dia macam okay, lega, rasa lega. And then guys, benda yang paling tak diduga lah, orang kata kan, paling tak diduga oleh Pak Mat. Tengah dia bawa kereta tu kan, tengah layan feel semua, layan lagu Awi semua, tiba-tiba ada ketukan di penghadang belakang tu. So kereta yang macam courier service ni semua kan, van diorang tu ada macam penghadang tu kan. So penghadang tu tiba-tiba ada ketukan guys. So Pak Mat pun apa benda ketukan tu? Takutan pula, amboi. Apa benda ketukan tu kan? Tapi Pak Mat macam fikir, okay, mungkin kotak-kotak langgar kot, tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. So dia pun continue bawa. Then again, ketukan. Dia macam, ini dah something tak kena ni. Pak Mat pun decide, okay, dia nak park tepi, dia nak check kok ada apa-apa kat belakang apa kan. So Pak Mat pun check. Tak ada apa-apa. Apa benda ketukan tu? And first kereta berat, dan sekarang ketukan ke belakang tingkap ni pula. Semak fikir, aku dah lah ada banyak kerja ni, lepas tu nak ada layan benda-benda ni semua kan. Abaikan, mungkin tak ada apa-apa. So Pak Mat pun naik kereta, start balik enjin kereta, masukkan gear and teruskan perjalanan dia. So kereta yang lalu lalang time tu semuanya bagi high beam tau dekat Pak Mat ni. So semua Pak Mat pun rasa pelik, kenapa high beam lah?
So sebenarnya tak ada apa-apa. High beam tu semua nak memberitahu Pak Mat yang depan tu ada roadblock. Maaf, gurau, bukan roadblock. So basically yang kereta-kereta lain yang menghala ke arah Pak Mat tu high beam sebab diorang kononnya nampak sesuatu di atas van yang Pak Man bawa tu. So Pak Mat pun tengah bawa, dia kata, "Hai, kau hajar tu semua kereta-kereta ni kan, semua high beam aku ke, bukan nak kata aku bawa laju ke, bawa perlahan sangat ke kan, tapi agak biadab lah kan, asyik kejap-kejap high beam, kejap-kejap high beam." So macam biasa Pak Mat abaikan semua benda tu. Dia sambung perjalanan dia. Dia bawa-bawa, kali ni guys memang memang tak nasib baik lah bagi Pak Mat ni. Sebab apa? Tadi macam cakap, first dia kena ganggu dengan kereta menjadi berat. Alright. And then kemudian dia diganggu dengan ketukan di belakang penghadang van tu. And then lepas tu kereta pula yang lalu lalang asyik high beam dia, ibarat macam nak bagi tahu dia ada something atas kereta dia. Okay. Yang last ni yang memang buat benda semua out lah, orang kata kan. So tengah Pak Mat bawa, tiba-tiba dia dengar suara. So time tu Pak Mat memang dah rasa tak sedap hati. Okay, Pak Mat pandang cermin belakang. Ni di mana aku pun sendiri kalau bawa kereta dekat area macam ni, aku tak akan pandang cermin belakang tu. Alright. Tapi sebab demi keselamatan Pak Mat nak tengok apa yang ada kat belakang tu. Elok Pak Mat pandang belakang tu, dia nampak satu lembaga kat belakang dia. So korang bayangkan Pak Mat tengah drive ni dekat tengah-tengah jalan yang gelap, tak ada lampu, yang hanya berlampukan kereta dia sahaja. And then dia nampak bayang-bayangan satu lembaga di belakang kereta dia dengan suara bisikan lagi. Dia apa lagi, dia disebabkan terkejut. Alright, Pak Mat pun hilang kawalan kereta tu dan terlanggar sebuah pokok kan. So apabila Pak Mat dah langgar pokok ni, so yalah dah tertiba langgar pokok tu kan. So Pak Mat macam separuh sedar semua. Dia macam tak berapa jelas kan, sebenarnya surrounding kawasan dia. So Pak Mat macam ternampak sekali imbas tau, macam lembaga tu lalu dekat tepi van dia guys. Macam lalu selamba perlahan. Pak Mat macam terkumat kamit lah mulut dia kan, membaca segala-gala surah yang ada. Dan tak lama kemudian penyelamat pun sampai dekat area Pak Mat lah, selamatkan Pak Mat semua. Tapi so far Pak Mat semua okey. Kalau Pak Mat tak okey, dia tak dapat nak ceritakan kisah ni lah kan. So in the end Pak Mat pun menceritakan kisah dia melalui Bukit Tujuh ni. Dan ada macam-macam lagi kisah pasal jalan ni. Mana yang orang dulu-dulu yang selalu lalu jalan ni, mungkin sekarang pun ada juga orang yang guna jalan ni selalu. Mungkin korang boleh share cerita korang dekat komen kat bawah pasal jalan Bukit Tujuh ni. Ataupun mungkin cerita aku ada yang tidak tepat ke apa, aku minta maaf sebab aku ambil apa yang berdasarkan yang diceritakan lah. Aku ambil points ni sana, tapi itulah lebih kurang jalan cerita dia. Okay, so kalau korang ada kisah yang lain selain yang aku ceritakan, korang boleh share korang punya cerita dekat komen di bawah. Alright, so jom kita layan pula jalan yang nombor 2. Alright guys, so jalan yang nombor 2 ni aku rasa ramai antara korang-korang yang mana stay dekat Kelantan semua dah biasa dengan laluan ni. Boleh dikatakan laluan shortcut lah. Okay, selain daripada menggunakan jalan yang jalan karak menghala ke Kelantan, ramai yang menggunakan lebuh raya ni sebab dia kononnya dapat memendekkan masa lah. Aku tak tahulah betul ke tak, sebab aku pernah guna jalan ni sekali je, tu pun time aku kecil. So jalan yang famous tu yang selalu yang aku cakapkan ni adalah jalan lebuh raya Timur Barat. Okay, which is dari Gerik ke Jeli. Okay, so dia melalui Perak, dari Perak pun boleh, and dari Kuala Kedah pun boleh. Dia nak masuk cabang dia lah. Alright, so tapi yang aku ceritakan ni dari Gerik ke Jeli. Okay, sedikit sejarah pasal lebuh raya ni. So lebuh raya ni diorang start pembinaan dia pada tahun 1970. Dan lebuh raya ni siap pada tahun 1980. Tapi dalam 1982 macam tu baru dia buka lah. Okay, mungkin aku ada salah sikit, tapi dalam 1980 macam tu lah jalan raya ni buka. Alright, tapi yang special ni jalan raya ni, dia ada banyak tragedi yang berlaku dekat sepanjang pembinaan lebuh raya ni guys. Bukan tragedi Oktober, okay, tapi tragedi yang boleh dikatakan agak malang agak lah.
Sebab time tu isu-isu komunis di Malaysia masih lagi aktif lagi tau. So sambil orang yang membina jalan tu kat situ, grup-grup JKR, kata tentera kita pun ada dekat situ sebab apa, nak melindungi pekerja-pekerja and also nak melindungi kawasan-kawasan area tersebut daripada serangan komunis time tu. Okay, so adalah banyak yang terkorban daripada pembinaan tersebut. So kalau korang mana yang pernah lalu kat area Jalan Great Kejeli ni, ada satu tugu peringatan untuk mereka-mereka yang membina jalan tersebut and also askar-askar yang membantu dalam menjaga keamanan di Malaysia pada masa tu. So yang lagi epic pasal jalan ni, aku pun tak tahu, aku pun baru dapat tahu rupanya Jalan Great ni pada awal tahun 80-an dulu, sesiapa yang mengikuti jalan tu, dia ada iringan oleh askar tau. Tapi hanya pada waktu siang lah. Jalan tu langsung tidak boleh digunakan pada waktu malam. Memang tak boleh guys. Siang sahaja. Itu pun diiringi dengan askar. Dahsyat. Kita selalu dengar diiringi dengan polis semua, tapi ini diiringi dengan askar. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, serangan komunis time tu masih aktif lagi. So dia askar-askar memberi perlindungan sikit lah time tu. Alright. Tapi consider jalan ni dibuka kepada rakyat semua. So tak adalah iringan daripada askar lagi pada tahun 1989 tak silap aku. Jalan ni dah dibuka kan. So korang yang time tu diorang dah boleh drive malam pun boleh, siang pun boleh tanpa iringan askar semualah. So jalan ni automatically menjadi antara jalan yang famous, yang selalu digunakan oleh orang-orang yang yang kampung berada di Kelantan. Ibarat macam cakap tadi lah, macam shortcut lah nak masuk ke KL semua. So diorang akan ikut Jalan Great Kejeli ni. So kenapa aku cakap jalan ni boleh dikatakan paling seram ataupun keras, is that jalan ni, okay, dia ada macam-macam dia punya cerita lah di sebalik Jalan Great Kejeli ni. Bukan hanya sekadar flora dan fauna je saja, tapi juga alam-alam paranormal semua yang pernah berlaku dekat jalan tersebut. Macam-macam lah story yang macam aku cakap, macam cerita yang aku cerita tadi, di mana kenderaan yang bawa laju-laju tiba-tiba macam tak boleh nak laju, jadi lembab, jadi slow, and then mana yang kereta rosak di jalan tu, adalah penunggu-penunggu dia. So that's why jalan tu selalunya kalau orang yang nak drive malam, dinasihati make sure that kereta yang diorang nak bawa kat area situ selamat. Alright, make sure isi minyak habis awal-awal sebab dia punya next stop tu memang jauh gila. And also jalan tu lampu dia ada setengah tempat ada, setengah tempat tak ada. So memang bahaya kalau nak guna jalan tu waktu malam. So dinasihati janganlah guna jalan tu di waktu malam. Alright guys, so kisah yang aku bakal berkongsi dengan korang ni, okay, pengalaman yang aku bakal berkongsi dengan korang ni, cerita ni pernah diceritakan oleh Abang Jo si Penipu Lara, okay, di mana dia adalah 3 kisah cerita hantu pasal Great ni. Tapi satu kisah ni yang buat aku tertarik tau. Dia punya pelik dia memang lain macam, seram dia pun memang lain macam. Alright guys, selalu kita dengar yang standard lah, okay, hantu-hantu yang selalu mengganggu orang-orang yang bawa kereta kat atas jalan ni. Tapi yang ni memang lain daripada lain guys. So aku cuba ceritakan dalam cara aku sendiri, okay. Tapi macam cakap tadi, jangan risau, tak ada jump scare ke apa. Cerita ni yang aku bakal ceritakan selamat, okay. So jangan risau kepada mereka yang suka pada cerita seram tapi tak suka semua jump scare ni, konten ni selamat untuk korang lah. So nak dijadikan cerita alkisahnya lah kan. So benda ni berlaku pada tahun 90-an macam tu, okay. And 4 orang terlibat dalam insiden ni lah, okay. 3 Melayu, 1 Cina. Alright. So dia punya lead dia bernama Roy, okay. Aku bagi nama, bukan nama sebenar, nama samaran, Roy. Yang mana dia nak balik Kelantan, okay. Dia nak balik Kelantan tapi dia macam terfikir, Roy pun terfikir, aku nak balik Kelantan ni tapi nak balik sorang-sorang ni macam tak manis juga lah. Aku rasa kalau aku ajak member-member aku, kok diorang nak join kot, and diorang boleh pun, lagipun diorang pun boleh bercuti, boleh berehat semua kan. Better aku try Roger lah satu-satu ni. So Roy pun start lah call member dia satu-satu. And macam cakap, benda ni berlaku tahun 90-an, tak ada WhatsApp group semua calling lah. So Roy pun call orang member dia yang pertama bernama Kenny. Call, Kenny, aku nak balik Kelantan lah, kau nak join sekali ke? Kau boleh holiday sekali, aku nak ajak lagi 2 member. So Kenny macam, boleh, tak ada hal, aku pun dah lama tak cuti. So Kenny pun agree. Kemudian Roy pun call Hazli dengan Mohsin.
Dia call dua orang ni, dua orang pun okay, ngam, cantik. Alright, so apa lagi, Roy pun macam steady, dah boleh balik Kelantan. Ada member pula, tak adalah aku rasa keseorangan sepanjang perjalanan. Dia pun plan dengan member-member dia, okay, bila nak bertolak semua benda tu. And diorang ni biasalah, semua muda-muda dalam 20-an jam tu. And 20-an biasalah darah muda kan. So apa barang drive siang-siang hari, drive malam lah, lagi best, angin sejuk semua benda tu. So okay, Roy dah plan semua jalan, kereta semua dah ada. So dia bergerak lah dari KL menghala ke Kelantan, tapi mengikut jalan, nak ikut jalan Great lah. So dia kena ikut jalan utara, masuk dekat area Kuala Kangsar silap aku. Maaf lah, punya geografi mungkin fail sikit. Kuala Kangsar, lepas tu baru masuk Great, tak silap pula kan. Mungkin ada banyak jalan lagi, aku tak tahu. Okay, so dia pun lalu lah dekat area Great ni. And perjalanan orang ni perjalanan malam tau. So Roy make sure that dia punya kereta semua dah okay. Okay, tire pressure lah, engine lah, minyak lah, semua ngam. Sebab perjalanan nak sampai ke Jeli ni jauh. Alright, next minyak station tu pun boleh tahan juga, jauh dia. So okay, semua dah ready, semua dah standby. Cun, diorang pun memulakan perjalanan diorang masuk ke area Great. So dah masuk, biasalah kawasan-kawasan hutan, semua benda tu kan, dah lah gelap. So diorang layan lah lagu dekat radio kan. Dan tu layan lagu Awi lah, lagu Slam lah, lagu Search lah, semua macam-macam, semua enjoy. Kenny, tu ada, Kenny pun enjoy sekali lah. Bukan nak kata Kenny tak tahu, mungkin pada zaman tu mungkin dia tahu lah kot. Okay, so diorang pun enjoy lah, menyanyi semua kan. Darah muda kan, diorang kata tak ada nak fikir benda lain kan. Dan semua orang kata, apa orang cakap lah, ialah dah biasa, dah selalu dengar pasal kisah-kisah kat Great ni. So diorang macam berani lah, macam kalau nampak apa-apa pun tak ada hal lah, kita baca doa apa yang boleh, and then berserah lah. Okay, which is salah satu mistake bagi aku. Sebab apa, bila bab-bab macam ni, kita jangan terlalu overconfident. Sebab kadang-kadang kita tak tahu bila benda tu betul-betul berlaku, lain jadi dia. Okay, so nak jadikan kisah, so Roy dia yang bawa kereta ni, sebab dia nak balik, so dia bawa lah. So Roy bawa macam biasa kan, slow, ambil angin semua kan, tak ada nak rush apa pun. Okay, sampai tengah-tengah diorang drive, tiba-tiba diorang nampak macam ada kereta yang accident tau. So Roy pun macam, kau nampak apa? Kau nampak tu? Dia tanya lah Kenny dengan Hazli dengan Mohsin. Mohsin dari belakang tarik, accident weh, kita kena berhenti ni, kita kena tolong doh. So Roy pun macam, betul juga kan, kesian lah, better park kereta kat tepi. Lepas tu kita tengok lah apa yang terjadi kan. So elok diorang park kereta diorang kat tepi. Kenny macam, kau betul ke nak tolong ni? Ni dah lah tempat gelap, tak nampak apa-apa kan, kita tak tahu apa benda tu. Biar betul kau bukan orang tu. Dan Roy pun cakap, kamu ni agak-agak lah mulut, jangan celupar sangat weh. Tapi Mohsin dengan Azli dah macam steady kan. Okay, kita kena tolong ni, kita kena bantu dia ni kan, kau ada apa-apa kan. Tapi yang keluarnya first Roy je. Yang Hazli, Mohsin dengan Kenny semua dah kereta, kau ajar tu. Which kemudian dia diorang keluar lah. Okay, diorang keluar. Tapi apa yang diorang sedar time tu is that, apa yang diorang nampak, diorang nampak badan yang macam mana aku nak cakap dia macam tembus cermin depan kita tau. Cermin depan kita tu, kepala dia tembus, badan kat dalam ada yang dah terburai semua benda tu. And sambil meraung nak meminta tolong tau. Dia minta tolong kan. So Roy pun macam cuba mendekati, and then Mohsin dengan Hazli pun sama. And then tiba-tiba Kenny dia, oi guys, wait, tunggu. Dan Roy terkejut lah, sebab kau bayangkan kau tengah nak merangkak perlahan-lahan, berjengkit ke apa, berjalan perlahan-lahan dekat kenderaan tu. Tiba-tiba pula si Kenny menjerit. Mau tak terkejut si Roy dengan yang lain semua kan. Oi, apa hal kau jerit macam tu? Yang Kenny, oi, relax. Kau nampak atas jalan tu ada apa? So Roy pun tak nampak sangat sebab gelap kan. So dia cuba lah, mata dia nak adjustkan keadaan time tu. Tengok sekali, tak manis guys. Aku yang menceritakan benda ni pun tak manis juga. Masa sekarang aku apa ni, tak manis. Okay, cerita yang aku ceritakan tadi pun tak manis juga aku cerita. Tapi yelah, aku cuba sedaya upaya aku untuk menceritakan. So bersambung balik pada kisah tadi. Okay, so Roy pun dah try adjustkan mata dia, nak tahu apa benda yang ada atas jalan tu kan. So Roy adjust. Alangkah terkejutnya bila Roy nampak itu macam cebisan daging tau.
cebisan daging. Roy hanya nampak cebisan daging kat atas jalan tu. Tak berapa confirm lagi. Sekali Hazli tepuk bahu Roy. Weh Roy, kau tahu apa benda? Roy kata, apa benda? Tu otak tu. Guys, otak atas jalan tu. And mangsa kejadian yang tembus cermin depan tu, right, kepala dia tembus cermin depan, meraung meminta tolong, right. Kepala dia dah pecah, otak dia dekat atas jalan. Macam mana dia minta tolong? Kalau otak tak ada kat atas badan kita, arwah weh. So Roy, Muhsin, Hazli, Kenny dekatkan kereta. So dia first dah masuk dah. Dan 3 orang ni macam Jom. Diorang pun patah balik perlahan-lahan masuk kereta, pecut. Apa lagi, tak tunggu masa weh. So apa lagi, diorang try cari satu tempat yang mana diorang boleh buat calling, call kepada polis nak mereportkan insiden tersebut. So dia report, okay, kata jumpa insiden ni dekat jalan sekian lah. Dah report semua tu. So lepas berapa minit diorang nak cuba tenangkan diri. And then diorang sembang sama diorang lah, apa benda yang diorang nampak tadi lain macam tak kena semua. Selepas beberapa jam kemudian, diorang menerima panggilan semula. Agak pelik kan, diorang tak ada phone, macam mana diorang terima panggilan lah. Tu pun misteri juga. Tapi itulah yang cerita dia. Diorang terima panggilan daripada pihak polis yang mengatakan tak ada siapa pun dekat atas jalan tu. Pihak polis kata, korang report benda ni, tapi mana ada, korang jangan main-main dekat area sini. So orang kata, tak ada, betul je, betul, memang ada semua. Dia cuba nak terangkan situasi tu, tapi memang tak ada. So yang mana yang dah biasa dengan jalan tu dah tahu dah mereka ni dah diganggu. Alright, Roy, Kenny, Hazli, Muhsin pun dah macam tergamam time tu, dah macam tak percaya apa yang diorang nampak. Alright, kalau aku yang dalam situasi macam tu, aku confirm demamnya. Okay, and aku rasa aku tak akan berhenti pun untuk nak tolong. Bukan apa, especially dekat jalan macam tu, and then tengah malam pula, tak ada lampu, tak ada apa. Memang aku just jalan, aku call lah 999 untuk minta bantuan ke apa. Sebab apa, kita tak tahu. Mungkin macam insiden orang, insiden berantu yang tu lah. Tapi kalau mungkin insiden rompak ke apa ke, dah satu hal lah kan. Right, so itulah antara pengalaman yang berlaku di Jalan Great ni. So aku minta maaf kalau jalan cerita dia tak berapa nak seram dari cara aku. Sebab macam aku cakap tadi, pengalaman yang aku kisah ni berkenaan dengan jalan-jalan dan also pengalaman individu yang melalui jalan tersebut. And also kepada mereka yang jenis suka konten-konten seram, tapi at the same time tak nak semua benda-benda yang terlalu seram. So aku harap jalan cerita ni dapatlah menghiburkan korang, especially macam time-time sekarang ni. Macam ramai korang tahu insiden-insiden banjir semua di kawasan-kawasan KL dan luar daripada KL pun. Okay, kawasan Selangor semua benda tu. Kita doakan yang terbaik untuk diorang kan. Dengan COVID semua benda, dan dengan banjir lagi, and terjejas semua benda lah, rumah, ada yang kehilangan nyawa semua. So kita doakan moga benda ni dipermudahkan untuk diorang. Alright, and also konten aku hari ni dapatlah memberi sedikit hiburan yang kira boleh keluarkan mereka daripada situasi yang diorang tengah hadapi sekarang ni. Alright guys, so sampai sini saja kisah yang aku akan berkongsi dengan korang. Okay, kalau korang yang suka pada cerita-cerita yang macam ni, alright, and kalau korang rasa terhibur dengan konten aku pada hari ni, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada viewer-viewer baru aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe and also bell notification supaya mana-mana video baru yang aku uploadkan korang dapat diberitahu lah. Okay, aku tak tahu kenapa aku sampai ni still tak boleh nak capaikan benda tu kan, nak sampaikan, capai apa benda, nak sampaikan. Alright, okay, so macam aku cakap awal video tadi, aku ada satu pengumuman yang aku nak buat. Okay, so basically aku Shadows, salah satu host, nak kata host tak, nak kata pengacara pun bukan, salah seorang video creator untuk satu lagi video YouTube channel. Okay, bersama kru-kru YouTube channel lagi satu tu, dengan sekali lah member aku bernama Mox. Okay, so nama channel tu bernama What's the Item. Alright, so channel tu banyak lah konten-konten yang dari segi
viral, konten-konten daripada segi misteri. Tapi kebanyakan konten bukan menceritakan macam mana aku ceritakan kisah-kisah aku, tapi lebih kepada perbincangan and also pendapat-pendapat viewers. Okay, so siapa yang nak tengok channel tu, pastikan minda korang terbuka. Okay, sebab adalah sebab boleh dikatakan channel tu kadang-kadang topik dia boleh kata panas juga lah kan. Tapi tak apa, itulah specialty What's the Item. So What's the Item dah lama, bukan nak kata lama lah, beberapa bulan ni stop sekejap sebab ada beberapa urusan yang nak kena settle kan. Tapi jangan risau, kepada korang yang minat pada konten-konten macam tu, korang boleh, aku akan drop link kat bawah What's the Item, and kita orang akan start balik kita punya konten tahun depan Januari insyaAllah. Okay, kalau tak ada halangan, kita orang akan start next year lah. Alright, so that's it. So kepada korang semua, macam biasa, stay safe, stay healthy. Alright, Assalamualaikum, and as always, What's the Item?